Masalahnya orang pada hari ini seru kepada as-sunnah. Ya, tapi tak ikut kefahaman sahabat. Tinggal sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Perlekehkan sahabat Nabi. Ketepikan pandangan-pandangan mereka. Sedangkan Nabi perintah. Lepas itu bila mai kat bid'ah, tak apa, kita buat dulu. Nanti kita tegur. Orang bid'ah ni orang lari. Jangan buat, lari. Lari. Jangan buat dulu. Bila kita buat dulu, soalan ni diajukan kepada Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Dulu ada orang tanya saya, dia kata dia pergi kerja di Sarawak. Bila pergi kerja di Sarawak, tuan-tuan dan puan sekalian, depa ada perayaan gawai rumah panjang. Jadi dia kata dia nak dakwah. Dia nak dakwah. Dia kata kalau kami tak pi jemputan rumah gawai tu, masalah. Nanti apa dia panggil? Ketua rumah panjang tu. Apa dia panggil? Nama apa? Tok Batin. Ya, Tok Batin. Nanti Tok Batin marah, kecil hati. Bila pi dia jamu ayak tua dia tak minum, dia kecil hati. Dia bagi anak-anak darah dia apa semua ni, hangpa ambil lah, pilih lah, bersukaria lah. Kecil hati kalau tak ambil. Ini soalan yang diajukan kepada saya sendiri. Saya teringat yang saya katakan tadi, Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Dia kata, orang tanya soalan yang sama, tapi bukan cerita situasi Sarawak. Orang cerita situasi lain. Kata, aku nak berdakwah, nak pergi ke tempat maksiat. Boleh tak aku berdakwah duduk sekali dengan orang buat maksiat? Pi tempat orang buat maksiat, duduk sekali dengan dia. Dia karaoke, kita pun karaoke. Satu lagu. Lepas habis karaoke, baru kita bagi tazkirah. Contoh. Ini soalan kepada Syekh Ibn Uthaymin. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, itu bukan metod dakwah yang benar. Ini bukan merupakan metod dakwah yang benar. Metod dakwah yang benar kita kena ingat. Asas Islam, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Suruh orang buat benda baik, larang orang buat benda mungkar. Kalau kita pergi lakukan perkara mungkar sekali dengan dia, ia akan memberikan kesan yang amat buruk. Bila kita nak tegur dia, apa dia kata kat kita? Lah, hang pun tarik macam, hang nak tegur aku. Tuan-tuan dan puan sekalian. Dan ini juga bukan bererti kita merendah-rendahkan orang lain. Orang kata tengok tu, ustaz tu, karaoke pun tak mau turun. Bila nak dakwah, tuan-tuan dan puan sekalian, bukan orang duduk karaoke 24 jam. Siapa duduk karaoke 24 jam? Orang balik rumah tak lagi, tangkap tengah jalan. Tangkap masa dia keluar daripada karaoke tu, pegang dia, dakwah masa tu. Mengapa kita suka cari benda-benda yang kononnya nak menampakkan toleransinya? Benda tu lebih melampaui batas. Tak apa, kita masuk duduk dalam disko. Masuk dalam disko. Tuan-tuan, kalau kita masuk pakai lebay dalam disko, siapa nak ni? Orang halau kita keluar. Jadi disko jangan masuk. Bukan suruh masuk disko. Tak payah masuk disko. Tak perlu kita nak pergi disko pun. Sebaliknya kita boleh dakwah di jalanan. Tak ada masalah. Di jalanan. Kalau di Saudi dulu, lah ni saya tak pasti. Dulu dia akan ada polis diraja, dia panggil. Polis diraja ni dia pakai serban. Dia ada pakai macam kain selepang. Selepang warna, saya tak ingat ada warna merah ke warna apa tau. Dia bawa rotan. Dia kerja dia pusing kot dalam shopping komplek. Pusing dalam shopping komplek, pusing satgi nak atas turun bawah. Dia tengok siapa silap ngorak perempuan nak darah mana ke, dia piak situ. Piak terus. Itu mufti. Bahkan zaman pemerintahan King sebelum daripada ni, bapa kepada Fahad, King Abdul Aziz, subhanallah. Zaman dia, tuan-tuan dan puan sekalian, pi rumah ni panggil sembahyang jemaah. Dia ada bahagian hay'ah, bahagian satu badan jaga solat berjamaah. Pi retuk tiap-tiap rumah.
Dan benda tersebut walaupun tak dipraktikkan lagi pada hari ini, tapi dalam Universiti Islam Madinah dipraktikkan hal tersebut. Siapa-siapa yang ditangkap tak sembahyang berjamaah, tolak beasiswa. Potong beasiswa satu, pertama, dan yang kedua, nama dia naik dekat dalam papan kenyataan di kuliah, fakulti. Malu, pelajar Malaysia, nama sekian-sekian tak main jemaah. Masih lagi dipraktikkan, tapi secara luarannya tidak lagi dipraktikkan. Tapi saya nak cerita, maksudnya di sini asal kita kena cegah mungkar, bukan kita masuk bersukaria dengan dia, kemudian baru kita nak perbetulkan. Ini merupakan metod yang salah dalam berdakwah. Tengok Nabi SAW. Ketika Nabi SAW diutuskan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang Arab masih lagi dalam keadaan yang mundur. Mundur pemikiran mereka, mundur akhlak mereka, mundur sikap mereka. Teruk semua. Minum arak, berzina, bertelanjang, tawaf, macam-macam lagi. Nabi tak pi tawaf telanjang sekali dengan mereka. Nabi SAW tak pi minum arak sekali dengan mereka. Tapi Nabi SAW memberikan keutamaan kepada memperbetulkan akidah mereka. Nabi tak kacau lagi tu. Setelah umat Islam ada kekuatan, baru datangnya ketegasan. Lalu bila umat Islam masih belum ada kekuatan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena pandai memilih yang mana lebih utama untuk diberi keutamaan dan untuk dijadikan asas dalam gerakan dakwah. Wallahu a'lam.